Bab ke-13, perempuan menggosok dirinya apabila bersuci daripada haid. Bagaimana dia perlu mandi dan mengambil secebis kain yang dilumurkan kasturi untuk disapu pada tempat terkena darah. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada seorang perempuan telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi untuk bersuci daripada haid. Baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada perempuan itu bagaimana cara mandinya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ambillah secebis kain atau kapas yang dilumur kasturi dan engkau bersucilah dengannya, yakni selepas selesai mandi. Perempuan itu bertanya, bagaimana saya hendak bersuci dengannya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersucilah dengannya. Kata perempuan itu lagi, bagaimana saya hendak bersuci dengannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, kamu bersucilah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun terus menariknya kepadaku sambil berkata, kamu sapulah dengannya tempat terkena darah itu. Bab ke-14, mandi untuk bersuci daripada haid. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa ada seorang perempuan Ansar bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya harus mandi untuk bersuci daripada haid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu ambillah secebis kain atau kapas yang dilumur kasturi dan bersihkanlah 3 kali. Yang ini beliau bersabda begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa malu karenanya beliau berpaling. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah dengannya. Saya, yakni Aisyah, pun memegang perempuan itu dan menariknya. Kemudian saya memberitahunya apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-15, perempuan menyikat rambut ketika mandi bersuci daripada haid. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya telah berihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'. Saya adalah antara orang yang bertamattu' dan tidak membawa binatang kurban. Aisyah menceritakan bahawa dia telah kedatangan haid dan tidak suci sehinggalah masuk malam Arafah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, ini malam Arafah. Sebelum ini saya bertamattu' mengerjakan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bukalah rambutmu, sikatlah rambut itu dan berhentilah daripada umrahmu. Maka saya pun melakukan apa yang disuruh itu. Setelah saya selesai mengerjakan haji, Nabi SAW menyuruh Abdurrahman pada malam Hasbah agar membawa saya untuk berumrah dari Tan'im, menggantikan umrah yang telah saya niatkan, yang di sebelumnya. Bab ke-13 masih lagi berkenaan dengan mandi ini ketika bersuci daripada haid. Sebelum daripada ni, cerita mandi ini muka surat 254, iaitu dengan tajuk bab wangi untuk perempuan apabila selesai mandi kerana bersuci daripada haid. Yang ini pakai air wangi apabila selesai mandi daripada bersuci daripada haid. Situ sudah ada dah sebenarnya cerita tentang mandi ini, mandi kerana bersuci daripada haid. Boleh dikatakan start situlah, start situ. Dan
Di situ sebenarnya sudah ada dah beberapa anjuran Nabi SAW, dan kesimpulan yang kita buat daripada tajuk tu, iaitu boleh tengok semula supaya nampak kaitannya dengan hal ni, iaitu nota 262. Ada beberapa maksud Imam Bukhari mengadakan bab itu. Yang pertama, beliau bermaksud menyatakan pemakaian wangian selepas mandi bersuci daripada haid oleh perempuan walaupun dalam keadaan berkabung atas kematian suami adalah diharuskan. Itu yang pertama. Kedua, setelah suci daripada haid dan selesai mandi mengangkat hadas, seseorang perempuan itu digalakkan dan dianjurkan supaya memakai wangian, khususnya di bahagian kemaluannya. Ia juga boleh mengukupi dirinya dengan sebarang ukupan agar tubuh kembali segar dan berbau wangi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mandi bersuci daripada haid, elok sekali seseorang perempuan itu membersihkan dirinya dengan wangian seperti sabun dan lain-lain. Keempat, tajuk bab ini merupakan terjemah syariah. Bagi Bukhari, bahan pewangi yang tersebut di dalam hadis ini yaitu kusti azfar, atau di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan kasturi. Yang ini seperti kita baca saat ni dalam bab baru tu. Bukanlah sesuatu yang mesti digunakan. Apa yang dikehendaki ialah sebarang pewangi yang sesuai dengan seseorang. Kelima, memakai wangian selepas mandi bersuci daripada haid adalah sesuatu yang sangat dituntut oleh syarak. Sebabnya ialah jika perempuan yang berkabung pun dibenarkan memakai wangian selepas bersuci daripada haid, maka perempuan yang tidak dalam perkabungan tentulah lebih-lebih lagi dibenarkan, malah dituntut. Itu beberapa kesimpulan yang dibuat untuk tajuk bab sebelum ini, yang ada kaitannya dengan mandi bersuci daripada haid juga. Hari ini sebenarnya adalah sambungan kepada hak tu lah. Sambungan kepada hak tu lah. Cuma di sini Imam Bukhari menekankan tentang gosok tu. Gosok, gonyok. Bukan sekadar mandi dan comor air wangi gitu saja. Ketika mandi itu perlu gosok. Bahkan selepas mandi itu pun perlu gosok juga. Gosok tu bahagian mana? Kalau kita perhati di sini, bab ke-13, perempuan menggosok dirinya, tubuhnya. Dalam bahasa Arab, nafs itu banyak maknanya. Yang sesuai di sini dua makna. Satu, nafs dengan makna tubuh. Yang ni perempuan gosok tubuh dia. Bila kata gosok tubuh, semua bahagian tubuh lah. Itu makna yang pertama. Sesuai di sini. Dirinya tu maksudnya tubuh dia lah. Satu. Makna yang kedua, nafs dengan makna darah. Perempuan itu kena gosok darah. Yang ni mana-mana tempat, mana-mana bahagian tubuhnya yang terkena darah, gosok secara khusus. Yang ni melebihi daripada gosok di tempat-tempat lain. Ambil berat di situ. Itulah sebab Imam Bukhari buat tajuk dalkil mar'ah nafsaha idza tatahharat. Apabila bersuci daripada haid. Bila bersuci daripada haid tu gitulah. Yang ni pada ketika mandi gosok, dan selepas mandi tu pun gosok juga. Bagaimana perempuan yang suci daripada haidnya, bila nak bersuci tu dia nak mandi, bagaimana cara mandi dia? Wa ta'khudhu firsatan mumassakatan, dan dia perlu mengambil secebis kain atau kapas atau lain-lain lagi yang dilumurkan dengan kasturi, untuk disapu pada tempat yang terkena darah itu. Sapu pada tempat yang terkena darah. Jika ada lagi kesal-kesal dia, sapu, gosok dengan hak itu. Selain daripada itu, tempat yang terkena darah, iaitu tempat utamanya lah, iaitu di bahagian kemaluan
di bahagian kemaluannya itu perlu digosok, ataupun diambil, maksudnya dipakai, kain ataupun kapas ataupun tuala, kita panggil tuala wanita tu, dengan setelah dilumur kasturi, pakai hak tu, menyusul selepas dia menyucikan darah tu. Selepas mandi itulah, selepas gosok semua, pakai. Itu maksud ta'khudhu firsatan mumassakatan. Itulah yang dianjurkan. Ini termasuk dalam kaifiat lah ni. Cara tu lagu mana? Lagu ni lah. Cara tu. Lepas tu kita tengok, kita tengok dalam hadis ni, hadis riwayat daripada Mansur bin Safiyah, daripada ibunya, daripada Aisyah. Dia cerita, kata ada seorang perempuan telah bertanya Nabi SAW tentang mandi untuk bersuci, dan seterusnya lah. Di sini Nabi SAW cerita bersucilah dengannya. Ambillah secebis kain yang dilumur kasturi dan engkau bersucilah dengannya. Yakni selepas selesai mandi. Di sini dalam hadis ni tak ada sebut mandi. Yang ada bersuci dengan kain tadi, ataupun sesuatu yang dilumurkan kasturi tadi. Nabi suruh bersuci. Patutlah mana yang perempuan itu pun tak faham suci lagu mana, sebab dia tidak sebut mandi di sini. Tidak sebut mandi. Dan gosok pun tak ada sebut juga sini. Cuma dia sebut kena lepas pada darah tadi, bekas darah tu kena susulkan dengan tadi gonyoh kain tadi pada bekas bekas kena darah. Bukan gosok ketika mandi, tak ada sebut. Gosok ketika mandi dan mandi itu sendiri tidak ada disebut di dalam hadis. Tetapi dalam tajuk Imam Bukhari sebut 3 kali. Gosok, yang ni ketika mandi, mandi, dan ambil kain tadi ataupun secebis kain tuala wanita, kita kata, dan yang dilumurkan dengan kasturi itu pakai ataupun buat gonyoh dengannya, buat gosok dengannya 3 kali. Dalam hadis hanya ada saja, iaitu Nabi SAW suruh gosok, gonyoh. Dan perempuan itu kata, nak suci lagu mana? Dia kata, ambillah, Nabi kata bersucilah dengannya. Maksud bersuci di sini bukan sebagai ganti mandi itu tak payah mandi, pakai gonyoh tu selesai. Dah, mandi tu tahu dah kan, kira-kiranya moga banyak kali dah tahu dah mandi tu. Tapi selepas mandi tu gapo dia nak buat selain mandi? Ni gonyoh ni yang khusus dengan mandi ketika bersuci daripada haid. Selepas tu gonyoh. Hak ni mungkin kamu tak faham. Ini pun termasuk dalam kaifiat dan cara bersuci daripada haid juga. Cara lagu ni bukan bersuci itu dengan mandi bunuh air saja, tidak. Bahkan selepas pada tu biar bersih, biar bau wangi, dan hilangkan kesan-kesan dia. Kesan-kesan dia tu tidak semestinya nampak. Mungkin kita sudah mandi kan, hilang dah darah tu, tetapi bekas hak kena darah tu dia ada kesan dia. Kesan lagu mana? Menyebabkan dia kulit itu jadi kecut. Kulit tu jadi kecut, mudah jadi tua lah kulit. Bila lama tadi dia jadi segar, dia jadi terik kulit tu. Itu maksud kesan tadi. Dia ada kesan. Tak apalah, terlebih dahulu kita tengok dulu, oleh kerana ada nota di situ. Tajuk tu 265. Sebahagiannya saat ni sudah sebut dah maksudnya. Dengan mengadakan bab ini, Imam Bukhari mahu menyatakan sekurang-kurangnya 3 kali. 3 kali dia nak ayat. Pertama, menjelaskan maksud kata-kata Aisyah di dalam hadis di atas, kamu sapulah dengannya tempat terkena darah itu. Apa maksud? Dia nak cerita hak itulah. Hak dia akhir hadis ni. Akhir hadis ni Aisyah kata, kamu sapulah dengannya tempat terkena darah itu. Apa maksudnya? Sapu tu lagu mana? Itu yang pertama. Maksud beliau ialah kamu gosoklah dengannya tempat yang terkena darah itu. Kedua,
menggosok seluruh tubuh ketika mandi bersuci daripada haid adalah wajib mengikut Imam Bukhari. Kena gosok. Tak gosok tak jadi. Serupa dengan Imam Malik juga dalam masalah ni, mazhab Imam Bukhari. Tetapi orang lain kata dah, asal rata air itu cukup dah, tak payah gosok. Gosok tu lebih molek. Kalau gosok semua kata molek. Kalau gosok tu, kalau tak gosok pun tak apa. Tapi Imam Bukhari kata tak boleh. Sebab tu dia buat tajuk gosok. Yang ni bagi dia wajib gosok. Demikian juga pendapat Malik. Ketiga, di bawah bab ini Imam Bukhari mengemukakan satu hadis yang hanya menyebutkan satu perkara saja. Seperti sebut tadi lah, dua perkara lagi tak nak sebut. Bab apa dia buat gitu? Imam Bukhari dia ada cara dia sendiri. Untuk yang lain-lain beliau hanya berpada dengan mengisyaratkan saja, dengan mengisyaratkan saja kepada riwayat-riwayat yang menggabungkan kesemua arahan tentang kaifiat mandi ini. Dia kira pada dengan isyarat saja. Dia sebut iaitu hak gosok dengan kasturi tadi. Hak lain sebenarnya ada hadis, tapi hadis ni tak ada. Dia hanya isyarat kepada hak lain. Itu cara Imam Bukhari. Oleh kerana hadis itu tidak menepati syarat dia, walaupun sahih, dan ada dalam Muslim, kitab tinggi juga tu, kitab tinggi juga dalam hadis tu, tapi tidak menepati syarat dia lagi. Dia tidak ambil hadis tu. Dia tak ambil. Mana-mana pun dia tak mari dalam kitab dia. Dia kira pada dengan waktu, isyarat waktu cukup. Tengok situlah nak tahu kaifiat mandi tu dengan selengkapnya. Tengok situ. Yang ni Imam Bukhari nak cerita untuk amalan yang tidak semesti syarat kita tu kena hadis yang tinggi sesuai dengan syarat Bukhari. Tak mesti gitu. Dia tak boleh amal lagi sebab dia telah mengikat diri dia kena tinggi perawi-perawi dia tu. Tapi untuk kita amal tidak semesti yang menepati syarat dia tu. Asalkan sahih, bahkan hadis hasan pun boleh pakai. Boleh pakai. Dia isyarat sajalah. Dia isyarat. Dengan dia sebut ni isyarat. Ada dalam hadis yang lain. Tapi hadis tu dia tak boleh buat mari sini. Sebab dia sudah berjanji dah. Dalam kitab ni dia nak mari riwayat yang tinggi, sahih, tinggi syarat dia. Antara riwayat yang menggabungkan kesemua arahan tentang kaifiat mandi untuk bersuci daripada haid ialah yang dikemukakan oleh Muslim dan lain-lain. Sebagai contohnya hadis di bawah ini. Tu hadis di bawah ni tak ada terjemah. Kita ambil teks saja. Iaitu, dan kita boleh tahu siapa dia perempuan. Pergi tanya dia. Dan beberapa kali nak suci lagu mana? Siapa dia? Kita boleh tahu daripada hadis Muslim ini. Iaitu hadis Aisyah juga. Asma mana? Tak jelas ini. Tapi sekurang-kurangnya ada nama Asma. Bertanya Nabi SAW tentang mandi bersuci daripada haid. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, hendaklah seseorang daripada kamu mengambil air, siapkan air dan daun bidara, daun bidara. Ambil air, ambil daun bidara dan ramah. Daun bidara tu di dalam air tadi. Itu tak ada sebutlah, kira maklum lah. Bukan ambil saja, ambil waktu dia, ambil tu bubuh dalam tu lah. Dan kamu bersucilah, dan ia bersuci dengannya. Fatuhsinut tuhur, dengan sebaik-baiknya. Dia hendaklah bersuci dengan menggunakan air tadi dengan sebaik-baiknya. Fatuhsinut tuhur, thumma tasubbu ala ra'siha. Lepas tu curahkan air di atas kepala. Dia hendaklah mencurahkan air di atas kepalanya, lalu digosoknya betul-betul. Tadlukuhu, situ sudah ada gosok. Lalu digosok, digonyohnya betul-betul. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sehingga air itu sampai ke pangkal, ke kulit kepala, pangkal rambutnya yang di kulit kepalanya. Thumma tasubbu 'alaiha al-ma'. Lepas tu dia curahkan air ke atas tubuhnya, yang dimandilah. Thumma ta'khudhu
firsatan mumassakatan. Lepas tu dia hendaklah mengambil secebis kain yang dilumur kasturi, fatatahharu biha, dan bersuci dengannya. Bersuci dengannya. Faqalat Asma, Asma pun tanya, wa kaifa tatahharu biha, lagu mana dia nak bersuci dengan kain tu? Suci ni kalau dengan air tadi fahamlah apa makna bersuci dengan kain tu. Faqala subhanallah, Nabi kata subhanallah, kamu bersucilah dengannya. Faqalat Aisyah, Aisyah kata, ka'annaha, ini silap ini silap ni pasal kita ambil dalam komputer tu dia silap tukhfi ala dhalika, bukan tukhfi ala dhalika tapi yang sebetulnya baris dia ka'annaha takhfa dhalika, semacam dia tak faham lah, dia tak jijak lah apa maksud hak Nabi SAW kata tu, tatabba'ina atharad dam, kamu susulkan kesan darah yang dihilangkan itu dengannya. Wa sa'alathu an ghuslil janabah, Asma tadi dia tanya juga Nabi SAW tentang mandi junub, bukan mandi bersuci daripada haid saja, tapi mandi junub juga dia tanya. Nabi SAW kata, kamu ambil air dan bersuci dengannya dengan sebaik-baiknya. Atau kata beliau, dia hendaklah menyampaikan tublighut tuhur, dia hendaklah bersungguh-sungguh dalam menyucikan dirinya, kemudian mencurahkan air di atas kepalanya, lalu digosoknya hatta tablugha syu'una ra'siha, sehingga sampai ke kulit kepala. Thumma tufidu 'alaiha al-ma, lepas itu dia hendaklah mencurahkan air ke atas tubuhnya. Faqalat Aisyah, cerita ni, selepas cerita ni Aisyah berkata, ni'man nisa, nisaul ansar, lam yakun yamna'uhunna al-haya an yatafaqqahna fid din, sebaik-baik perempuan ialah orang-orang perempuan ansar. Malu tidak menghalang mereka untuk mendalami agama mereka. Malu, sifat malu tidak menghalang mereka daripada mendalami agama. Siapa dia tanya benda-benda yang sulit, seumpama itu, dia tanya. Dalam hadis ni ada sebut mandi, gosok ada, dan 3 kali. Selagi iaitu gosok dengan kain yang dilumurkan kasturi, ada 3 kali. Berdasarkan riwayat Muslim ni sudah ada sebut namanya Asma. Tapi Asma tu kan ramai sahabat Nabi hok nama Asma tu. Ni Asma kakak dia ke? Kakak Aisyah tu Asma juga? Bukan. Ni berdasarkan riwayat Muslim, namanya ialah Asma. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain lagi, Asma binti Syakal. Menurut Khatib di dalam Mubhamatnya dan Ibnul Jauzi di dalam Tanqihnya, perempuan ini bernama Asma binti Yazid bin As-Sakan. Itu nama lengkap. Ada juga yang sebut Asma binti Syakal. Asma binti Syakal. Itulah cerita. Yang ni Imam Bukhari bubu dalam tajuk dia ni, dia mengambil kira riwayat lain yang sahih juga, walaupun tinggi dalam Muslim ada, tapi tidak sampai ke tahap dia nak lagi. Tu nak cerita cermat dia tu. Tapi kira-kiranya kalau tak pakai hadis tu pun di sini sudah maklum dah. Sudah maklum dah. Maklum lagu mana? Kan sudah tahu belaka dah, kena perempuan ni kena bersuci, kena mandi. Suci tu maksud mandi, tahu dah tu, tak payah royak dah, tahu dah tu. Lepas tu dalam Quran baru ni, awal-awal lagi kita sudah jumpa dah, dia suruh mandi dengan bersungguh-sungguh, bersuci dengan sungguh-sungguh. Sudah ada dah situ. Bila sudah ada, yang ni mandilah. Mandi tu dengan gosok lah. Sudah masuk dah situ. Ni tidak nak cerita hak tu, hak selepas tu, yang kira-kiranya umum tidak tahu lagi. Tu yang dia sebut di sini berkenaan dengan hak sapu saja. Tetapi oleh kerana dia ingat bersuci ni dengan air sahaja, iaitu mandi, bila sebut gosok tu lagu mana muskil lah, timbul kemuskilan. Timbul kemuskilan di situ. Di sini tadi kita sudah bagi dah satu makna, iaitu
ambil secebis kain atau kapas, atau kalau sekarang ni orang panggil tuala wanita yang dilumurkan dengan kasturi, untuk disapu gitu. Itu satu makna. Ada dua lagi makna dia, mengikut ulama. Ta'khudhu firsatan mumassakatan. Situ benda ni. Firsatan mumassakatan. Mumassakatan tu apa makna? Adakah ya maknanya yang dilumurkan kasturi seperti tadi terjemahan yang kita bagi itu, atau firsatan mumassakatan? Mumassakah tu daripada mask, bukan daripada misk. Kalau kasturi misk. Ni cuba kita tengok dalam hadis kan. Dalam hadis ni, hadis 303 tu, khudhi firsatan min mask. Mask, yakni min tu bagi atas, bukan min bagi bawah. Kalau mask, tak usah kira lah orang putih ambil daripada Arab tu, memang mask dia sebut. Tapi mask kalau dalam hak Arab, hak asalnya dengan makna kulit, secebis kulit. Kulit kambing atau biri-biri. Kulit biri-biri terutamanya yang disamak, basuh, cuci dah, dan bulu dia masih ada. Ambil hak tu, buat gonyo dengan kulit dengan bulu dia yang lembut tu, tepak yang terkena darah. Tu maksudnya mask. Ambil secebis kulit biri-biri yang masih ada bulu dia, dan gonyo balik kulit tu, dan juga gonyo balik bulu dia yang lembut tu, gonyo. Itu maksudnya. Yang kedua, mask. Yang ketiga, mumassakatan ini bukan dengan makna kasturi, bukan juga dengan makna kulit tadi. Tapi ambillah sesuatu cebisan yang senang dibawa, yang kamu boleh bawa, pergi ke mana-mana, senang nak bawa. Ambil secebis kain tu boleh bawa. Kamu siapkan diri selalu di situ. Misalnya kita kata kalau dalam bilik air, di situ lepas mandi selalu situ. Gonyo di situ dengan kain itu. Tidak semesti ia kulit, tidak semesti ia dilumurkan kasturi, tak mesti. Asalkan sesuatu lah boleh senang dibawa untuk membersihkan diri. Itu makna, tiga makna. Tetapi makna yang diberikan di sini, yang dilumurkan kasturi, dan berdasarkan riwayat yang lebih banyak, ialah misk. Di sini pun bukan mask, tetapi misk. Misk hak lebih banyak. Tapi di sini dia kata ada baris ni mask. Kalau mask, dah usah kira lah, bahasa orang putih tu kan, dia ambil banyak. Bahasa orang putih Inggeris ni ambil daripada Arab. Misalnya ni mask, dipanggil mask. Walaupun beza daripada makna hak asal Arab ni, hak asalnya misk. Supaya juga dalam bahasa Farsi, mushk, dia sebut mushk. Sama dengan mask ni juga. Cuba bahasa kita kasturi itu daripada bahasa Sanskrit. Kasturi daripada bahasa Sanskrit. Hak tepatnya mengikut kebanyakan ulama ialah kain ataupun kapas dan lain-lain yang dilumurkan kasturi. Itu yang lebih tepat, sebab ada khasiatnya. Tapi orang yang tak terima kasturi itu, dia kata, manalah semua orang nak dapat kasturi. Kasturi tu mahal. Lepas tu kasturi tu payah nak dapat. Kalau dapat pun mahal. Kalau ada kebanyakan ni tiruan, mana nak dapat? Adakah Nabi SAW akan menganjurkan umat dia ni untuk mengambil sesuatu yang sukar didapat dan yang mahal? Bukan semua orang dapat. Tak pernah sabar kan. Sebab tu hak pernah sabarnya kulit tadi, mudah murah. Bagi orang Arab biasalah tu, ada. Hak soal lagi dia kata kulit tu pun payah juga. Kulit tu pun kena cadar khususnya. Adakah sampai begitu? Dah, apa-apa saja yang senang dibawa. Dia pergi kot tu. Tetapi ulama-ulama hak terima kata kasturi ni pun, dia kata ini bukan wajib. Cuma Nabi SAW menganjurkan kita menggunakan sesuatu yang memang baik untuk kita, memang ada khasiatnya, ada kelebihannya. Kalau kita dapat guna tu, itulah yang sebaik-baiknya. Kalau kita tak dapat guna tu, gunalah lain, tak apa hak tu. Tetapi hak ni ada kelebihan dia yang tersendiri.
Ada kelebihan dia yang tersendiri. Dengan sebab itu kita perlu tahu. Kalau ada, mujurlah, betul lah, nasib baiklah, boleh ikut sunnah lagi, dan dapat khasiatnya lagi, dapat khasiat lagi yang tidak ada pada benda-benda lain. Dengan sebab itu dia sebut khusus ni. Tak usah cara lah kaya kau, susah tu payah nak dapat. Tak usah cara tu. Kira benda ni tak cara kaya, tak kira sesak. Kalau digunakan memang ada kelebihan dia, ada khasiat dia. Di sini disebut misk dalam kebanyakan riwayatnya. Tetapi hak ni hak kita ambil ni disebut mask. Bezanya seperti tadilah. Baiklah. Kasturi ni, inilah yang sebaik-baiknya digunakan. Kasturi ni gapo benda? Ataupun hak panggil misk ni gapo dia? Kasturi ni iaitu darah lah. Darah dalam sejenis kijat yang mengikut proses Allah SWT buat kejadian dia tu, dia jadi cecair dalam satu kekandi dia, dalam satu kandi jabir dia dekat pusat. Hak ni dia jadi, apabila sampai masa dia masak, dia bau wangi berbatu-batu jauhnya, 5-6 batu bau dia. Tu kasturi. Dan kalau duduk dalam jabir dia tadi, kandi dia tadi, duduk kekal gitu sampai 2-3 tahun boleh tahan bau dia. Biasanya orang belah, belah ambil, dalam tu dia macam biji-biji gitu, macam butir-butir gitu, dia ada banyak ruai-ruai, macam buah delima tu kan, ada lapisan nipis-nipis gitu. Duduk dalam tu lah. Apabila dibuka, dia akan jadi kering. Dan bau dia kuat juga, tapi boleh tahan selama setahun apabila dibuka. Kalau tidak buka, 3 tahun boleh tahan. Duduk situlah. Kejadian dia tu Tuhan buat tu apa? Nak menarik betina dia. Ni ada pada kijah jantan saja. Kijah betina tak ada. Dan kijah ni pun bukan kijah biasa ni. Ada tanduk, dia tak ada tanduk, tak ada ekor kijah ni. Tak ada tanduk, tak ada ekor. Ni kijah ni lebih besar daripada anjing. Hak besar, anjing besar sikit. Ada daripada pasir saja. Ya? Ada daripada pasir saja. Ada. Hak paling molek di Nepal. Di atas salji ni, tempat salji. Ada belaka mana-mana di Rusia ke apa ada. Ni mungkin tempat kita pun ada dalam hutan tu. Kita tak tahulah. Di luar tubuh dia. Lama-lama dia luruh juga. Sampai masa dia dia macam pusat lah, macam tali pusat gitu kan, dia luruh. Kijah dewasa. Kijah dewasa lah. Tuhan buat waktu tu untuk nak tarik betina dia lah. Bila bau sedap kan, pergilah. Gitu cerita je. Cerita dia. Hak ni dalam kitab-kitab ada sebut lah. Dia ada sebut macam mana nak cat. Lepas tu cara nak cat, banyak pula orang hak palsu ni kan, dia buat untuk nak menipu orang, nak menego lah. Orang panggil muskdana. Muskdana. Hak tu dia macam kasturi juga, dia bubuh dalam kandi dia. Tetapi benda lain sebenarnya. Bau wangi juga tapi benda lain. Orang-orang yang tidak tahu dia terkeliru. Cara nak tahu je adalah dalam kitab sebut, ambil jarum, cucuk pada bawang putih, lepas tu cucuk pula situ. Cucuk dalam tu. Cucuk siung. Kalau bau tu tidak asli. Kalau bau sedap juga asli. Itu cara nak kenal dia. Cara nak kenal dia, cucuk siung. Dan hak asli dia tidak berulat. Tak berulat selama mana. Kalau hak tidak asli, dia akan berulat. Tak kalau jatuh katakan satu dia boleh tumbuh lagi tak? Dia tumbuh lagi. Dia tumbuh. Jadi hak ni biasanya ahli-ahli ubat dia simpan lah, dia bubur dalam alkohol kau gapo nak suruh tahan lama. Lepas tu dia ambil waktu lah, sikit-sikit waktu lah. Parti dia tu dia buat satu bekal, lepas tu dia ambil sikit-sikit lah, lepas tu mancuh lagi pun tak ada bau wangi dia tu. Setelah beberapa kali dimancuh pun. Itu kelebihan dia. Hak ni khasiat dia banyak. Dari segi khasiatnya, dalam kitab-kitab perubatan, terutama perubatan Yunani, banyak benar ada sebut. Perubatan Yunani banyak benar sebut.
Antaranya kita tulis sini khasiat dia. Ni sikit je bendanya, 1 ounce je. Berat dia 1 ounce je, tidak banyak, tapi bau dia sampai begitu sekali. Antara khasiat dia, khasiat dia banyaklah. Menguatkan panca indera kita. Jadi cerah mata, telinga, apa semua ni. Tapi ni ahli-ahli ubat dia buat ubat masing-masing lah. Tapi guna benda ni lah bahan asas dianya, khasiat dia untuk tu. Lepas tu menguatkan tenaga batin. Sihat, jadi sihat. Untuk lemah jantung, bagus. Untuk orang pengsan, untuk apa ni dia panggil malikhulia. Malikhulia ni jenis penyakit gangguan akal, otak, sehingga jadi mengganas orang tu. Jadi mengganas. Macam gila lah. Macam gila. Begitu juga kelemahan-kelemahan lain. Jadi apa ni, kenaling, jenis kenaling. Apa ni orang panggil darah gemuruh. Untuk darah gemuruh. Untuk orang yang orang panggil gila babi. Gila babi. Boleh juga. Orang histeria, sangat bagus. Perempuan-perempuan yang histeria. Begitu juga sawan. Dia panggil umusibyan. Adalah istilah asalnya sawan. Kau sawan terjun kau, sawan macam-macam ada tu kan. Jadi nyetok budak-budak kan, balik mata. Lepas tu bagus sangat untuk kelumpuhan. Orang panggil apa dia? Polio. Lembek tubuh. Lembek. Apa ni lembek tu. Begitu juga lakwah ni lembek muka ni, orang panggil facial paralysis. Kalau hak lembek umum tadi paralysis juga kan. Ni muka, bahagian muka saja. Jadi renyuk muka lah. Jadi mulut ni tubik air liur, mata pun jadi tak katuk sebelah kan. Itu lakwah. Sangat bagus hak ni. Itu khasiat dia. Lepas tu jenis ketak-ketak. Orang-orang tua kan ketak-ketak. Parkinson. Parkinson. Itu sangat bagus. Selain daripada tu, untuk sakit kepala dan untuk selsema yang berpanjangan, orang selsema sokmo. Itu molek sangat. Ini khasiat dia. Antara khasiat dia lagi, dia menyegarkan kulit. Jadi kulit tu jadi muda. Terik kulit. Sebab tu yang Nabi suruh comor tu. Jadi bila kena darah tu kan, darah tu dia asid dan ada macam-macam racun. Darah tu bisa dia akan menyebabkan kulit tu jadi kecut, jadi tua. Comor tu jadi muda, terik molek. Lepas tu kalau pakai, dia kemaluan tu kalau pakai, dia akan mudah lekat perut, mudah mengandung. Kepada orang-orang yang payah mengandung, molek. Itu antara khasiat dia. Sebab itulah Nabi SAW royak ni, mana ada khasiat dia, banyak benar. Boleh, dia tidak beracun. Ni tidak beracun. Tapi nak makan apa ni, biasanya orang bubuh ni dia bubuh sikit-sikit lah dalam makjun ke apa kan. Dalam perubatan Yunani dia buat makjun. Dia campurlah. Ini salah satu bahan dia yang penting untuk penyakit-penyakit tadi. Itu dia. Payah lah kita tak aja tengok, baca je, tahu ni baca je. Tengok dalam gambar ada lah, boleh tengok dalam internet ada gambar dia tu, kandi dia tu boleh tengok, dan kijai dia tu boleh tengok, ada dalam internet ada. Tetapi hak jumpa sendiri tak aja baca gitulah. Berdasarkan bacaan, lebih kurang tu lah. Itu maklumat tentang kasturi. Tu tak tahu. Mungkin ada lagi kalau orang dapat rahsia lagi. Sebab Nabi sebut ni biasanya banyak khasiat dia. Tadi ada sebut sebenarnya dikatakan ada alkohol bawa nama tak apa kalau perempuan ni yang buat alkohol. Dulu kita sudah bicara juga, mungkin apa ni sebahagian daripada kita tak tahu kan. Alkohol ni masih khilaf lagi. Alkohol masih benda khilaf lagi. Mengikut kebanyakan ulama, dia kata semua alkohol tak boleh lah. Dia jadi najis lah, apa-apa benda pun. Tetapi
Ramai juga ulama yang mengatakan alkohol semua sekali tak apa. Semua sekali tak apa untuk kegunaan tu. Hak tak bolehnya makan, minum tu, arak tu. Tapi kalau untuk kegunaan untuk menahankan benda tu biar tahan lama, ataupun untuk mengeluarkan parti dalam sesuatu benda tu biar masuk dalam alkohol, begitu juga bubuh dalam air wangi, itu tak apa. Itu mazhab Zahiri. Mazhab Hanafi mengatakan alkohol hak tak bolehnya yang diambil daripada buah anggur. Kalau alkohol daripada hak lain-lain tak apa. Alkohol daripada minyak ke, misalnya kita kata petrol ke, daripada buah nenas ke, daripada bahan-bahan lain lah, tak apa. Untuk apa-apa pun tak apa. Untuk ubat makan pun tak apa. Hak tak bolehnya hak tu. Sebab hak tu yang dimaksudkan dalam hadis sebenarnya. Hak tak boleh. Itu khilaf lah. Kalau kita nak pakai hak ni tak apa, nak pakai hak ni pun tak apa lah. Setelah kita tahu benda ni benda yang masih dipertikaikan, masih diperselisihkan oleh ulama, boleh pakai mana-mana pun. Jadi dalam ubat-ubat ni biasanya dia bubuh dalam alkohol, parti dia tu beg lah. Orang ambil waktu je. Ambil 2 titik, 3 titik, ambil buat. Pecah lagi, capuk dengan gol lain lagi, capuk. Sehingga tidak ada dah rasa hak asal tu, tak ada dah. Setengah-setengah tu untuk ubat dia tidak maksud bau. Dia maksudnya khasiat dia. Sebab perlu bubuh tidak banyak. Tidak banyak dalam sesuatu benda tu, tidak perlu banyak. Kalau dalam air wangi tu boleh jadi ibu air wangi lah pula. Jadi ibu air wangi. Jadi dari segi guna alkohol ke apa tadi, kalau kita ambil jalan terbuka, luahlah, senanglah nak guna. Kalau tidak, banyak perkara lah, susah. Misalnya terutamanya ubat homopati kan. Ubat homopati ni boleh katakan kebanyakannya daripada alkohol lah. Dia bubuh parti benda-benda tu. Misalnya bubuh kasturi sana, dalam alkohol lah. Daripada alkohol tu dia buat ubat lain, capur-capur dengan air pula gapo tu. Berapa kali capur, 100 titik dia. Tu cara kaedah dia lah. Alkohol belakang. Kalau tidak alkohol pun air suling. Tapi hak lebih banyak digunakan alkohol. Kalau nak kira gitu tak boleh, pakarlah ubat dia tu. Tapi kalau ambil jalan ni, selesai boleh. Itu tentang rasanya. Tapi tak tahulah, sebab kita pun tak ada pengalaman sendiri. Orang-orang yang biasa dengan hutan, dalam hutan ni lagu mana? Napuh. Napuh ni kijang hak lagu mana? Adakah dia ni lebih besar daripada kancil? Sebab setengah orang kata napuh ni dia jenis kancil juga. Tapi kalau nak kira dari segi bahasa hak asal, napuh tu nafuh dalam bahasa Farsi, makna dia pusat tu lah. Sebab dia panggil nafa dalam bahasa Farsi kepada Jabir atau Kandi tadi, sebab dia duduk dekat pusat kijang tu. Adakah kerana kesesuaian dari segi tu orang kita bubuh nama napuh tadi, dan adakah napuh tu ada benda ni? Wallahu a'lam. Tapi rasanya duduk tengok dalam gambar tu, tidak, dia lebih besar lagi. Kijang jenis lain lah. Mungkin saja je nama betul lah lagu tu. Tapi kalau nak kira dalam asal tu, nafa atau nafu maksudnya pusat tu. Oleh kerana dia kedudukannya dekat dengan pusat kandi tu, sebab tu dia memberi nama nafu ataupun nafa. Rasanya tidak. Napu kita ni lah tidak tu. Sebab tengok gambar tu anggap besar juga. Besar juga. Baik, kita tengok hadis ini. Iaitu Nabi SAW, perempuan tu tanya, ada seorang perempuan bertanya Nabi SAW tentang mandi untuk bersuci daripada haid. Nabi SAW bersabda, ambillah secebis kain atau kapas yang dilumur kasturi. Ni semua ulama-ulama kebanyakannya kata ini maksudnya, bukan dua lagi makna tadi, tidak. Ini yang dimaksudkan. Walau bagaimanapun bukan wajib. Bukan wajib. Kalau ada tu lebih molek lah. Kalau ada lebih molek. Dan kau bersucilah dengannya. Dia panggil bersuci. Benda yang asalnya
Pada situlah ulama-ulama buat kesimpulan ke sesuatu yang asal dia gini, bila berubah hakikat dia jadi benda lain, dia jadi hukum lain lah. Misalnya darah, asal dia najis, apabila dia berubah jadi kasturi ni, wangi, dia tidak najis, bahkan menyucikan benda lain pula. Sebab Nabi kata sucikan dengannya, menyucikan benda lain. Ini pentinglah, terutama zaman kita sekarang ni kan, banyak daripada benda tak ada faedah jadi ada faedah, daripada benda gini tak ada dapat dah rupa asal tu. Adakah kita boleh guna? Adakah kita boleh guna? Misalnya zaman sekarang ni kan, dia buat siling ni daripada najis, tapi tak ada langsung bau ke apa. Proses dia tu kan, kemajuan ilmu kimia ke apa tu zaman sekarang ni, kita boleh faham daripada sini. Sebab Nabi kata bersucilah dengannya. Sesuatu yang asalnya kotor, apabila berubah hakikat dia tu, dia jadi boleh suci. Bukan suci saja, menyucikan. Menyucikan. Nabi SAW kata, perempuan itu bertanya, bagaimana saya hendak bersuci dengannya? Dia tak pakai, dia ingat bersuci ni guna air gitu saja. Padahal bersuci ni lebih luas maksud dia. Nabi SAW bersabda, bersucilah dengannya. Kata perempuan itu lagi, bagaimana saya hendak bersuci dengannya? 2-3 kali duk main gitu. Nabi SAW kata, subhanallah, kamu bersucilah. Dalam riwayat asal lagi, kemudian ni bab seterusnya, Nabi SAW paling dia malu. Ada setengah-setengah riwayat yang lain, Nabi SAW ambil kain tutup muka. Tutup muka. Aisyah pun pegang dia, dia pergi royak. Royak gini maksud dia. Kira-kiranya Aisyah ambil royak, pergi royak, dia buat gitulah tu, dia tahu tu. Dia buat gitulah. Kalau Nabi SAW di zaman tu pun mudah nak dapat kasturi ni, sebab duduk guna sokmo kan, jumpa sokmo dengan kijang tu. Apalagi Nabi SAW, orang duk beri hadiah sokmo ke dia. Raja-raja tu, raja dia duk beri hadiah, benda-benda yang berharga. Menasabah kalau isteri dia guna, dan isteri dia tahu lagu mana cara nak buat. Tapi guna-guna pun, hak kata tadi, khasiat dia tadi, lekat perut, boleh mengandung. Aisyah tak mengandung-andung pun. Sebab tu nak rakyat hikmat Tuhan ni dah. Tu asal duk ikhtiar dari mana pun, kalau dia sudah takdir orang tu dah tak boleh anak, tak akan boleh anak. Cuma ikhtiar ni mungkin kepada yang ada daya, ada kemampuan itu, cuma dia lemah ke apa ke, boleh. Ada setengah-setengah keadaan tu tak boleh, walaupun buat pun. Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu ya dia kata dia yang memberi anak tu. Anak tu lelaki ke perempuan ke kembar ke apa, dia sebenarnya. Kalau nak kira kita tak ada. Tak apalah, kita tengok nota untuk hadis ini, iaitu 267. Antara pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini ialah, yang pertama, banyak, walaupun hadis ini ringkas tapi pengajarannya banyak. Yang pertama, perempuan-perempuan yang berhaid atau bernifas, perempuan berhaid atau bernifas rupa. Tapi kalau berjunub, tidak suruh gini mo. Tapi kalau ada juga senang nak pakai, tak apa, bermolek baru. Tapi tidak gini mo. Kalau kita nak jimat, ni hak molek pakai bila bersuci daripada haid ataupun daripada nifas. Apabila selesai daripada mandi bersuci, digalakkan memakai wangi-wangian, di samping melumurkannya di tempat-tempat yang terkena darah. Itu yang dianjurkan dalam hadis ini. Yang kedua, tidak ada kesalahan dan keaiban kepada orang-orang yang bertanya tentang urusan agamanya, walaupun ia berkaitan dengan persoalan-persoalan sulit ataupun aurat, yang berkait dengan aurat. Tanya tak apa, waktu tak tanya tu jadi duk terbuku lama. Dan kalau betul pun kita buat dalam keadaan hati tu tak sedap,
Ya Allah kalau aku ni. Bila kita tanya, jelas. Yang ketiga, perempuan-perempuan yang berhaid atau bernifas, apabila selesai daripada mandi bersuci, digalakkan juga melumurkan kasturi yang asli. Yang asli maksudnya. Sebab ada juga tidak asli. Pada sesuatu jepisan kain atau kapas atau tuala wanita, lalu memakainya di bahagian kemaluannya. Itu memang digalakkan. Amalan seperti ini baik untuk kemesraan suami isteri. Selain ia juga baik untuk cepat lekat perut. Dan seterusnya, melahirkan anak dengan selamat sejahtera. Itu faedah dia. Lekat perut lah, kita kata bahasa kita dah. Baik. Untuk kemesraan suami isteri pun dia juga. Sebenarnya Nabi SAW suruh ni sekurang-kurang, kalau hak sebaik-baiknya semua lah, cuci, bersih, bau sedap tu kedua-dua pihak dah, bukan satu pihak saja kita nak royak ni. Kedua-dua pihak, bukan satu pihak saja, tak kena satu pihak saja. Kedua-dua pihak. Biar mesra sampai ketua, sampai ke mati. Tu hak naknya. Sebab kalau tidak, ada kalanya siapa boleh jadi cerah tangga ni. Ni bukan main-main. Bukan nampak je gitunya. Kena-kena orang hak jenis ngembal lah kata. Hak jenis mudah jejek lah. Kalau bang tak sedap, boleh jadi taksir tu, taksir jadi campur pula dengan baking, dengan pongoh, dengan marah. Apa kata taksir semua? Taksir pergi dekat. Tu bahaya tu lagu tu. Dengan sebab itulah Nabi SAW royak ni untuk kebaikan rumah tangga kita juga. Yang keempat, bertasbih apabila berasa takjub, pelik dan terkejut dengan sesuatu adalah sunnah Nabi SAW. Macam tadi tak payah subhanallah kita kata. Budak ni duk main dalam seluk, subhanallah kita kata, budak ni duduk sini, jadi kubah sini pula dah. Misalnya kita subhanallah di tempat tu memang digunakan oleh Nabi SAW. Bukan subhanallah untuk tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu saja, tak. Dia guna juga orang ni, tidak kata koksi. Bila kejut kata koksi, sepuluh orang latah tu kan, katalah hak molek. Tu Nabi SAW nak ajar. Kalau tubik, katalah hak molek. Jangan tubik hak tak molek. Anak-anak kita tu kata tolol, kakak tolol, kata ke anak tu. Jangan kata lagu tu. Subhanallah, Masya Allah. Tengok tu, guna hak tu, ada keberkatannya. Jangan duduk kata tak tu kalau. Sebab kata mak ayah ni doa. Mudah-mudahan Tuhan tak jadilah sebab kejahilan dia. Tapi tak molek lah. Begitu. Dia kena kata lagu ni. Tidak kata subhanallah ni untuk tasbih tu saja. Tak. Ketika terkejut, pelik, apa pun orang kata juga. Yang ketiga, kita digalakkan mengguna bahasa kiasan atau bahasa sindiran untuk menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan aurat. Penggunaan bahasa seperti itu dikira sudah memadai. Seperti kita kata kemaluan perempuan, cukup. Itu bahasa kiasan, bahasa sindiran. Setengah-setengah perkataan itu sikit. Nak sebut pun sikit, dengar pun sikit. Ahli bahasa masing-masing tu ada perkataan-perkataan tertentu dia sikit. Tapi kalau sebut perkataan ni, tak apa. Dah sudah memadai, dah sudah faham dah. Tidak perlu sebut terang, tak perlu. Seperti kita kata senjata dia ke, senjata lelaki tu, misalnya. Misalnya dia gatal ke pada bahagian senjata tu. Tak perlu sebut kata terang, tak perlu, faham dah, tu faham dah. Yang keenam, dalam pembelajaran, murid perempuan boleh bertanya guru lelaki tentang perkara-perkara yang khusus dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Anak murid lelaki nak tanya cikgu, boleh tanya biar betul lah. Jangan main-main pula.
Ada juga budak-budak mengaji sekolah besar-besar kan, cikgu pun muda dah. Saja nak main jenis nakal. Bukan nak tanya sengatik. Tak boleh lagu tu. Dosa lagu tu, main-main ke guru. Tak boleh. Mempermain-mainkan guru tak boleh, tak ada berkat. Tapi kalau dengan ikhlas, dengan betul tanya, tak apa. Itu bagus. Tanya lagu tu. Walaupun berkait dengan aurat, tak apa. Guru perempuan, anak murid lelaki, guru lelaki, anak murid perempuan, serupa. Tak ada beza. Yang ketujuh, dalam pembelajaran soalan yang sama boleh diulangi oleh seseorang pelajar jika ia belum faham. Guru juga boleh mengulangi jawapan yang sama jika dirasainya jawapan itu sudah memadai. Tidak semesti dalam bentuk lain. Dalam bentuk yang sama pun sudah cukup dah. Sebab apa? Kalau dia tak faham, boleh dia tanya orang lain. Kataan tu dia tak faham, orang lain faham. Orang lain faham. Nak sebut tu tak sedap. Nak sebut tak sedap. Kalau misalnya anak tanya ayah atau tanya mak, ya kadang-kadang kan susah nak royak tu. Kadang-kadang kena royak juga. Tak boleh, dia tak tahu. Kadang-kadang dia kata, mimpi gapo ayah pak paling model. Misalnya si ayah tu yang bijak, dia kata mimpi naik bukit awal. Naik bukit, apa mimpi naik bukit dah? Pas tanya pula, mimpi naik bukit. Pas tanya pula, mimpi naik bukit. Naik bukit apa moleknya? Dia mungkin tak faham. Dia tanya orang lain, dia faham. Itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Dia nak sebut terang, tidak pernah sambung. Lepas tu budak ni tak faham. Kalau royak habis pun dia tak akan faham juga. Muka dia budak, tak sampai masa lagi. Tapi kepada orang yang sudah cerdik, sudah dewasa, sudah balik, dia akan faham. Dia akan faham. Boleh tanya hak tu. Soalan dulu tu baik dah. 2 tahun dulu tu baik pula soalan tu. Dalam puasa. Boleh guna lagi, tak apa. Soalan yang sama pun kalau perlu. Jawapan pun jawapan yang sama. Tak apa. Hak tu yang diperlukan. Tak perlu royak hak lain. Royak hak lain pun hak tu pun dia tak faham. Sebab kita kata kelas tu lah, main hak tu je. Bab tu ya kalau mengaji pun. Dia tak ada dah pergi hak lain. Bab tu tak apa ulang. Siapa cikgu tu tak bawa buk, tak apa dah ingat dah. Royak saja. Hak tu lah, tak apa hak tu lah, bukan hak tu yang diperlukan. Tak boleh kata, apa tak royak hak tu lah, tak royak hak lain. Tu royak hak tu lah semacam. Kalau orang-orang tua mengaji ada juga lagu tu. Sebab kita ni jemu kalau hak tu lah kan. Jemu kalau hak tu lah. Tapi setengah-setengah orang dia bahasa agama ni hak tu lah. Dia tak say banyak-banyak hak tu lah. Duk main hak tu lah. Cara macam-macam cuci hak tu, cara tu sifat 20 tak habis-habis. Nah. Sekatu. Lepas tu tak say. Ada juga lagu tu. Sepatutnya tidak begitulah. Yang ke-8, seseorang murid yang telah faham. Yang ke-7, yang ke-8, seseorang murid yang telah faham tentang sesuatu boleh memahamkannya kepada murid lain yang belum faham di hadapan guru mereka, jika ia pasti si guru memang senang dengan tindakannya itu. Boleh depan cikgu sendiri anak murid tu raya sama dia, tak apa. Kalau dia tahu tok guru dia senang lagi. Tapi kalau dia tak boleh juga mana-mana semua perkara, boleh jadi hak dia royak tu tak betul. Tapi kalau guru ni yakin dia akan royak hak betul, tak apa. Lagu tu tidak semesti daripada mulut guru. Terutamanya kalau yang berlainan jantina kan, dia berasa susah sikit. Kalau hak sama tu dia senang. Walaupun di hadapan guru boleh, tak apa. Yang ke-9, harus mengambil ilmu atau sesuatu kefahaman daripada yang kurang alim dalam keadaan yang lebih alim masih ada. Boleh. Misalnya sahabiyah tu ambil daripada Aisyah yang royak dia gini, padahal Nabi tu ada lagi. Tak mesti ambil secara musyafahah, mulut ke mulut kita kata, daripada hak lebih alim, tak mesti.
Biar padan dengan kita lah. Tak boleh lah kita kata, nak mengaji dengan dia, dia pun tak ada masa lah. Hak kelas 1 nak mengaji dengan dia mengajar hak peringkat U, rugilah masa lah tu. Nah. Rugi masa lah tu. Tanya hak padan dengan kita lah. Tak boleh kita kata setengah-setengah orang dia memilih sangat. Tak sih kalau hak biasa-biasa dia kena alim benar, kena hak besar benar. Padahalnya penyakit tu setara mana sangat kalau kita kata doktor, pada doktor ni tak payah pakar. Ni nak jumpa dengan pakar selalu dia. Padahal biasa lagi. Tak perlu. Yang ke-10, dalam sistem pendidikan dan pengajaran tidak disyaratkan setiap pendengar memahami sesuatu yang diajarkan 100% sekaligus seperti yang dikehendaki guru. Tak mesti lagu tu. Sesetengah pelajar memerlukan masa untuk menghadamkannya. Kenapa hal dalam bab pendidikan? Kenapa? Tak mesti. Tak faham. Yang huli juga sekali tu. Nah, siapa lembek? Tak perlu. Wayak sekat mana apa? Boleh sekat tu. Tak faham lagi hari ni. Esok pula. Semula pula. Kena ada sabar. Guru dan murid pun tak faham lagi. Allah tak cakap faham ni. Malu, jangan malu. Kena terus pergi. Jangan serik. Jangan kata tu guru pun cemuh tanya benda tolak kan. Jangan. Dia kena ada sabar kedua-dua pihak baru boleh ilmu. Kalau tak ada sabar tak boleh. Kena sabar. Dah kita nak juga hak tu. Kena sabar. Dah kita nak juga. Sebab tu kena ada minat sungguh. Barulah dia boleh sabar. Kalau tak ada minat sungguh dia rebah gitu. Kalau ada gangguan tengah jalan. Kalau orang nak sungguh, dia minat sungguh, dia akan ada mari kesabaran. Tidak mesti sekaligus. Jangan tebal buat sekaligus gitu, tak boleh. Kemampuan manusia tidak sama. Yang ke-11, kewajaran adanya tutorial dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Wajar ada hak lagu ni kan. Jadi tidak untuk guru saja. Lepas tu dia kena ada muzakarah, orang panggil. Dia kena ada bicara diskusi dengan kawan-kawan tu. Hak lebih sikit ajar hak bawah. Dia kena ada. Sini ya. Tengok kita boleh ambil berapa banyak daripada hadis. Hadis lagu tu. Itu baru orang panggil jadi petunjuk. Kerja rasul lagu mana lagu tu lah. Sikit je kerja. Tak apa berapa banyak pengajaran. Baru nampak mukjizat dia tu. Tidak serupa orang lain, kecek. Segala hak dia buat mesti ada benda. Tidak saja. Yang ke-12, bersimpati dan bersikap lembut dengan pelajar yang lambat faham dan sukar memahami pelajaran. Paling tinggi dia, subhanallah. Dia kata gitu je. Tak cakap faham lagi. Tapi setengah orang hak backing. Tok guru ni tak boleh nak suka nak depan. Akak punggung pergi selalu. Sampai main ke nak backing. Sebab apa dia penat dah sebenarnya. Setengah-setengah orang alim kan dia penat. Ilmu tu kan berat. Dia penat. Sebenarnya satu macam kekurangan lagi tu. Tidak lebih, walaupun dia bisa pun dia kurang lagi. Kalau hak bisa sungguh, di samping ilmu tu dia bisa, akhlak dia, peribadi dia tu pun dia hebat juga. Hak lagu tu ramai. Siapa anak marah tak boleh jawab matematik ni. Cak dengan api rokok lah macam-macam. Perangai orang ni kan. Baik ke lah marah, lepar apa-apa. Tak kena tu, bukan lagu tu cara ni. Tengok Nabi. Paling tengok subhanallah. Siapa lebih bijak daripada Nabi? Ikut hak tu lah. Kalau kita backing, kalau kita gini, ingat ni. Sebenarnya kita kurang. Kalau kita lebih sungguh tidak gitu. Ada dia pasal penat, letih kan. Orang-orang ataupun dia ada dua macam. Satu lagi memang Tuhan buat dia tu asal lagi bijak. Jadi dia tak boleh terima orang kalau sekali dua tak faham. Penyakit juga tu. Iyalah Tuhan bukan buat serupa dia belakang orang. Dia ingat mentaka anak dia mesti serupa dengan dia. Mana boleh. Tak serupa. Anak sendiri. Apa lagi anak kalau anak orang lain. Tak serupa. Jadi kita kena faham lah hak tu.
Yang ke-13, Nabi SAW adalah seorang yang berakhlak mulia dan sangat pemalu. Itu kita dapat tahu. Dia tidak marah, dia tidak terking, dia tidak gapo. Kan kalau kecing dalam masjid tu kan, kecing, sahabat-sahabat nak pergi hamba, dia kata jangan, biar dia. Lepas sudah dia suruh ambil air, curah air. Lepas pada tu dia royak molek ni masjid, tempat ni tidak sesuai dengan benda-benda lagu ni, dia royak. Hak tu pula sampai bila dia kenal Nabi SAW, dia kata tak pernah dia jumpa guru sebaik itu. Lembut lagu tu. Ingat sama. Biar ingat hak baik tu. Tak sedu ingat hak backing, tak perlu. Ingat hak backing buat apa dia? Ingat hak baik supaya sahabat tu ingat. Dia akan sebut sama. Itu contoh terbaik. Dan pemalu di sini dia sebut dia paling. Tu kira dia tak serius. Marah dah tu kita kata. Paling. Dalam setengah riwayat dia kata dia pekuk muka. Pekuk muka tu apa maksud? Siapa setara tu ulama-ulama bahas. Dia pekuk dengan kain tu apa maksud? Satunya malu. Mudahlah. Tapi nampak macam perempuan kan, pekuk dengan kain, tapi saya perempuan tu. Dia nak cerita, ulama-ulama bahas, dia kata ini Nabi SAW mengisyaratkan benda-benda ni, benda yang sepatutnya dicerita secara tertutup dan lebih sesuai, sama-sama tertutup. Hak tertutup, orang perempuan. Sebab tu bila Aisyah tarik, dia kena tak apa, molek lah. Dan anak murid orang lain tu biar, kalau dia sudah faham dah, tak usahlah memenatkan guru. Abot lagi, dia boleh royak, dia boleh jelaskan benda tu. Tak usah dah ambil masa hidup soal benda tu lah, rugi masa. Jadi kena pakak-pakak orang lain tu, ataupun nanti lepas ni kita royak. Dia lah, boleh tu. Kita nak dengar orang lain. Sepatutnya gitu. Yang ke-14, kesahihan ar, yakni pembentangan di hadapan muhaddis. Ini dari segi ilmu hadis lah. Walaupun dia tidak berkata ya di samping perakuannya. Macam di sini Nabi SAW tak kata ya betul, semua Aisyah tu kata. Dia tak kata dah. Cuma dia tahu Aisyah tarik nak pergi royak. Kira-kira lagu tu tak apa dah. Dan orang yang tak faham saat ni, misal Asma binti Syakal tak ni, bila kemudian dia kata dia nak riwayatkan, dia kata Nabi SAW beriwayatkan kepada saya, cerita kepada saya, boleh dia kata. Walaupun asalnya dia tak ada faham dengan Nabi sendiri, dia faham dengan orang lain, dia boleh kata lagu tu. Sebab itu berkaitan dengan dia. Serupa juga seseorang perawi, kalau orang lain yang baca depan Tok Guru, dia tak baca, dia ada sekali Tok Guru akui, dia boleh kata. Hak itulah dalam hadis dia kata akhbarana haddatsana ni, tidak semesti dia baca sendiri depan guru, tak mesti. Dia ada sekali dan guru telah memperakui benda tu. Hak lagu saat ni tak apa dah. Itu antara pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Banyak pengajarannya, walaupun ringkas hadis itu. Kemudian kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu bab ghuslil mahid. Bab ghuslil mahid, mandi untuk bersuci daripada haid. Sepatutnya kita kata bab ni kan, dia letak mula-mula lah. Bab mandi, ni mandi daripada haid, bersuci daripada haid. Hak ni hak mula-mula, sebab hak ni hak kosong. Hak asasnya, hak lain tu gosok. Gosok tu mandi, kena mandi dulu. Gosok ke apa tu? Lepas tu pakai air wangi. Pakai air wangi ni selepas mandi dah. Hak bab sebelum pada ni, cerita mandilah dulu. Lepas tu sisir rambut pada ketika mandi. Sisir rambut tu, hak kemudian hak tambah hair dah tu. Lepas tu buka rambut. Hak yang rambut yang dijalin ke ataupun yang disanggu tu buka. Ni semua ni sepatutnya duduk kemudian. Bab mandi ni duduk dulu. Bapa Imam Bukhari letak sini. Pasal semua jenis rahsia belakang. Nabi SAW pun kecek sikit banyak. Ilmu dia banyak, ia tersirat. Imam Bukhari pun lagu tu juga, dia cara dia buat. Kita naik heran juga, apa? Sepatutnya letak dululah hak ni, barulah sambung dengan lain, baru dah sambung. Dia nak cerita sini bukan mandi mari kotor ni, nak suci daripada haid ni bukan semata-mata mandi. Kalau hak lain sebelum pada ni dia sebut kena gosok, kena pakai air wangi, kena hak ni pun walaupun sebut mandi junub, mandi bersuci daripada haid ni, bila kata mandi dia tidak mandi biasa.
Dia tidak mandi biasa. Supaya mandi junub laju, dia ada kaedah dia ada peraturan dia ada kaifiat dia ada adab dia ada. Hak ni pun lagu tu juga. Antaranya dia nak sebut sini ghuslil mahid, mandi apa untuk bersuci daripada haid ni bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa ni nak sejuk tubuh, tak ada apa, tak niat pun sejuk juga tubuh. Tak niat segar juga tubuh. Tapi kalau hak ni dia nak cerita, dia kena ada niat. Ada juga dia bukan mandi saja sini. Sepuluh sisir rambut, sepuluh comor air wangi, itu antara yang perlu dilakukan ketika mandi junub dan ketika mandi untuk bersuci daripada haid dan selepasnya. Begitu juga hak kena ada juga niat. Niat. Niat ni pun ada juga. Jangan mandi gitu saja. Kena niat. Seperti mana mandi junub ada niat. Mandi mengangkat hadas tu lah. Junub kerana berjunub ada niat. Hak ni pun ada niat juga. Bukan mandi gitu saja. Kita kena ingat, walaupun kata mandi untuk bersuci daripada haid, bukan mandi saja gitu. Dah. Nombor satu sekali, dia kena ada niat. Tetapi benda ni benda khilaf. Dalam mazhab Hanafi, tak niat pun tak apa. Mandi saja seperti biasa. Asal mandi, kena mandi tu wajib. Mandi junub ke mandi ni tak perlu. Yang perlunya mandi, niat tu tak perlu. Tetapi mengikut Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan ramai lagi orang lain-lain, dia kata kena niat. Imam Abu Hanifah mengatakan ambil air semaya pun tak perlu niat. Tak perlu niat belaka dia. Tak perlu niat belaka. Yang perlunya buat lagu tu. Ambil air semaya, sepuhan Nabi ajar lagu tu. Tak perlu niat, sah. Tetapi mereka pun kata kalau niat sampai jadi kurang kau. Tak, dia pun kata molek kalau niat molek. Molek. Imam Bukhari nak cerita, dia ada cara dia sendiri. Kalau kita tahu sebelum pada ni gosok, pakai air wangi gitu gini, apa sebab? Sebabnya ini mandi untuk bersuci daripada haid. Itulah sebabnya. Ambil berat sangat tu. Ada kaifiat dia, ada cara dia tu. Apa sebab? Kau sebelum pada ni kita duk baca. Apa sebab? Yang gini mau ni mandi ni. Pasal mandi ni mandi bersuci daripada haid. Dan dalam Quran orang sudah tanya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna. Bila mereka bersuci, bersuci itu lagu mana? Ni cara dia. Hak duk sebut beza daripada cara mandi biasa sebelum pada ni, coba kasturi gapo benar. Bapa gitu mau tu. Pasal dia mandi untuk bersuci daripada haid. Tu kaitannya. Tu kaitan dengan hak bab sebelum pada ni. Jadi letak dulu kemudian pun tak ada makna. Jangan kita ingat sepatutnya ni duduk dulu. Apa ya tidak letak dulu. Tetap ada makna kepada orang yang cerdik. Sebab kita kata Quran, kalau lagu tu Quran orang boleh bertikai jugalah. Dah surah Makkiyah tu hak dulu kan. Sepatutnya letak depan lah Quran tu. Mula-mula baca hak tu lah. Hak Madaniyah tu duduk belakang. Apa yang duduk depan? Surah Baqarah, surah Nisa, surah ni semua ni Madaniyah, apa duduk depan. Orang boleh kata juga gitu. Tengok cara Imam Bukhari tu dia ikut cara Quran. Bagi orang yang cerdik, dia tetap boleh kaitkan kesesuaian dia. Dengan sebab itu ulama-ulama ahli tafsir pun dia faham. Walaupun ni surah ni turun kemudian, surah ni Madaniyah, tetapi apa sebab duduk dulu? Dia faham lah kau tu. Cuma kita tak mengaji, kita tak tahulah kau kaitan kau mana apa. Dia sebenarnya lebih sesuai gitu. Seperti yang ada tertib ada sekarang. Hak tu Nabi suruh buat dah lagu tu. Kira-kiranya dia tahu dah lah. Walaupun dari segi kenyataannya dia kemudian, tapi hak sepatutnya dia letak dalam Quran dulu. Sebab tu Nabi suruh buat gitu. Kita tak boleh kata Nabi ni tak teratur lah cara dia buat. Itu berkenaan dengan surah, berkenaan dengan ayat pula lagu tu juga. Saat ni duk kecek masalah berniaga. Kau neraka pula dah. Cerita neraka syurga pula dah. Apa sesuai? Orang tak kita kata buat sebuah buk lain lah. Kita lain cara kau berniaga lah setepat. Baru senang kita kata. Ni dok sini. Cara kau perempuan wali kota ni pun dua tempat sini. Waktu lain jauh tu. Di hujung Quran. Ni di awal Quran. Apa lagu tu? Akan letak sekali ke senang. Itu kita kata. Kalau buat lagu tu orang boleh tiru.
Dia tak boleh tiru ni buat apa? Bisa dia saat ni je lah bercelaru dalam bercelaru pun tidak celaru sebenarnya. Nampak berselera, sebenarnya tidak berselera. Itu kelebihan dia je. Tak apalah. Hadis ni sebenarnya hak tulah je. Hak tulah. Cuma lafaz dia berbeza sedikit. Dah hak tulah apa lafaz berbeza. Perawi dia tu berbeza. Perawi dia tu berbeza. Satu cerita benda yang memang berlaku. Orang ni royak lagu lain ayat dia. Orang ni royak lagu lain. Orang ni royak lagu lain. Tak apa, tidak menjejaskan asal cerita tu. Dan masing-masing royak guna bahasa dia sendiri. Walaupun dia telah jaga hak asal dia, tapi jaga-jaga pun tentu ada perbezaan. Itu beza, sebab tu beza. Tapi cerita tu asas dia sama, hak tu lah. Riwayat daripada Aisyah bahawa ada seorang perempuan Ansar. Kita tahulah bahawa Asma binti Yazid bin As-Sakan atau Asma binti Syakal tadi adalah perempuan Ansariyah. Bertanya Nabi SAW, bagaimana saya harus mandi untuk bersuci daripada haid? Rasulullah SAW bersabda, kamu ambillah sejepit kain yang dilumur kasturi dan bersihkanlah. 3 kali Nabi SAW kata lagu itu. Sebab tadilah dia tanya pula 3 kali itu lagu mana? Ini dia rengkah. Kemudian Nabi SAW terasa malu. Tadi tak ada sebut. Tadi tak ada sebut begitu. Nabi SAW terasa malu. Cuma dia kata subhanallah. Ini Nabi SAW terasa malu. Karenanya beliau berpaling. Paling malu. Ataupun dia tak sedar tu. Dia nak kira orang lain lah lebih sesuai. Atau Nabi SAW bersabda, bersihkanlah dengannya. Saya memberitahunya apa. Lepas tu Aisyah kata, saya pun pegang perempuan itu dan menariknya. Kemudian saya memberitahunya apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Hak tadilah juga. Cuma apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Apa maksudnya? Kita tengok nota 268. Antara tujuan Bukhari rahimahullah mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan bahawa kaifiat mandi bersuci kerana haid itu berbeza sedikit daripada mandi bersuci kerana janabah. Perempuan-perempuan yang mandi bersuci daripada haid dikehendaki menggosok dengan bersungguh-sungguh setiap bahagian tubuhnya. Gosok molek di bahagian, seluruh bahagian, setiap bahagian tubuhnya. Ia juga dikehendaki membuka sanggul atau jalinan rambutnya supaya dibasahi air dengan sempurna. Tidak boleh sepa dulu, sepa mandi junub dulu. Mandi junub dulu kalau tak buka pun tak apa sanggul. Jalinan rambut tu, ekor rambut tu kan, kita jalin tu, tak buka pun tak apa. Yang pentingnya sapa ke kulit kepala. Tu je. Imam Bukhari nak cerita hak ni lain. Ni mandi untuk bersuci daripada haid. Ya dia buat suku ni apa? Sebab banyak berbeza. Walaupun hak tu pun mengangkat hadas besar juga, hak ni pun mengangkat hadas besar juga, tapi lain cara. Ia juga dianjurkan supaya menggosok atau menyapu kemaluan, kawasan-kawasan sekitarnya atau tempat-tempat lain yang terkena darah dengan cebisan kain atau kapas yang dilumur kasturi atau lain-lain pewangi yang sesuai. Ni kata suruh basuh sungguh-sungguh lagu mana? Tadi kan dia suruh tanya, tidak malu, tak sewi malu dah. Tapi mungkin kita tak tanya. Tak terfikir, tak terletak. Basuh sungguh-sungguh tu setara mana? Adakah luban-luban ni kena gosok juga? Telinga memanglah tu kena kata lain. Tetapi di bahagian kemaluan tu setara mana? Itu Imam Bukhari nak cerita. Dia kena setakat mana yang boleh dia korek lah, tapi jangan korek dalam sangat. Sampai ke dalam tu bahagian permukaan dia tu sekira-kiranya kalau ada yang terlekat ke apa, darah ke apa, dia kena cuci. Itu maksud basuh dengan sungguh-sungguh tu. Basuh molek kita kata. Basuh molek lagu tu. Basuh molek. Supaya juga basuh najis pun basuh molek dalam kitab kau ya. Basuh molek lagu mana? Dia royak.
Dia royak. Kalau orang perempuan, dia kata kalau basuh najis lah, mula-mula licin, lepas tu kasar, lepas tu licin pula. Licin tu tanda suci lah. Kalau lelaki tidak, licin, kasar, mungkin dia licin pula, berasa licin, kasar pula, hak tu baru suci. Dalam kitab ada sebut. Sebab apa? Kulit lelaki dia kasar, dia kasar sikit, berbeza dengan kulit perempuan. Hak ni pun lagu tu juga. Ada orang kata kalau lelaki ada ni, sebab yang kita sebut ni ada. Lelaki tu dia tidak mari kotor lah, tapi dia berjunuk. Bila berjunuk tu dia suruh bubuh air dalam lubang kemaluan lelaki tu. Siapa sakit kawan tu, dia cerita sendiri ni. Ada orang ngajar lagu. Kata tak apalah, tak usah ngaji lah lagu tu. Kau pudah, awak menyeksa ke diri. Jadi dia buat lagu tu sebab ada orang ngajar suruh. Siapa ke dalam? Bukan, tak ada lagu tu. Kalau hak lelaki, dia suruh luruk gitu je. Paling tinggi maksud suci dengan molek ni, apa ditekan-tekan perut sikit kepada hak bermasalah. Hak tak ada masalah, tak ada apa. Tapi kalau perempuan, dia lebih sikit. Sebab dia bukan seperti saluran lelaki itu, tidak lagu tu kan. Tidak lagu tu. Jadi dia kena itulah sikit. Itu pun tidaklah suruh korek sampai ke dalam gua benar bubuh air. Tidak gitu. Setakat mana yang nyata. Tapi jangan buat tak tahu, tak ambil berat. Agaknya keluar saja begitu saja, jangan. Jangan. Naknya lebih itu lagi, lebih kuat daripada biasa. Dan bahagian tepi-tepi tu kena cuci. Kena cuci. Sebab apa? Sebab ni darah. Kalau kita kata air mani ke apa tu masih khilaf lagi. Ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis. Dengan sebab tu kena keluar molek, kena cuci molek. Takut-takut kita nak semaya keluar pula. Ni darah. Darah ni semua kata kotor. Kalau benda ni keluar, sebab tu dia kena lebih berat lagi. Sebab tu Imam Bukhari buat tajuk mandi untuk bersuci daripada haid. Apa maksudnya? Tak serupa dengan mandi lain. Dia kena lebih kuat lagi. Proses penyucian tu dia kena lebih lagi daripada hak lain. Sebab apa? Sebab dia mungkin ada terlekat lagi, tak tubik molek lagi. Sebab itulah. Kalau patut picit-picit sikit, buatlah. Ataupun bangun duduk kau, buatlah apa yang patut. Tapi jangan sampai was-was. Ada penyakit juga, sampai korek tu sampai nyeksa diri. Tak boleh, tidak suruh lagu tu. Tidak suruh lagu tu. Dan mengikut Imam Bukhari-nya, ni dia ada kaitan dengan bab selepas ni, ada kaitan dengan bab selepas ni, iaitu buka rambut, sisir rambut ke apa tu. Tetapi dia sudah isyarat dari sini dalam mandi untuk bersuci daripada haid ni, antaranya dia kena buka tu lah, buka sanggul. Beza dengan mandi junub bagi Imam Bukhari. Bagi ramai lagi ulama dia kata serupa aja. Dalam bab buka rambut dia tak perlu. Hak tu akan datang lah. Setakat ninya bagi Imam Bukhari dia kata hak ni beza daripada mandi janabah, kena buka juga rambut tu. Sebab mari kotor ni sebulan sekali ya. Mari kotor ni bila nak suci tu sekali tu. Yang mandi tidak payah kalau berat sikit pun, tekan sikit pun, susah sikit pun. Tapi kalau mandi junub ni mungkin kerap lagi. Jadi menyusahkan nak buka semua sanggul tu, nak buka semua jalinan rambut tu. Dengan sebab tu Imam Bukhari kata tak apa. Kalau hak mandi untuk suci daripada haid ni kena kuat sikit, tekan sikit, tak apa. Tapi orang lain kata tak apa hak ni. Serupa dengan mandi mengangkat hadas daripada berjunub juga. Tak buka pun tak apa. Benda khilaf lah. Benda khilaf. Hak kita nak ceritanya sini, dia buat tajuk ni, dia nak ayat beza, banyak beza. Antara hak bezanya bagi dia ialah kena buka lah jalinan rambut tu. Kena buka bagi dia. Sebab tu dia buat tajuk mandi ni untuk bersuci daripada haid ni, buat suku. Itulah
Hak ni dia tajuk lain pula dan panjang pula. Nampaknya kita kena sekat tu dah. Sekat tu lah hari ni. Cuma mungkin kalau ada perbincangan, boleh bincang. Sebab kalau hak ni panjang pula, hadis dia tu cerita panjang. Pasal buku tu cerita lah. Silap kalau ni pasal bukan tuan dia, tak tahu. Sekat tu lah. Wallahu InsyaAllah, sebelum saya buka pada persoalan, saya takut saya terlupa. Ada satu pengumuman dan satu tu mungkin bentuk nak minta pendapat daripada Maulana. Yang pengumuman tu minggu lepas ada beberapa orang membeli buku yang dijual belakang tu. Jadi mengikut maklumatnya, buku tu tersalah letak harga terlebih sikit. Jadi insyaAllah minggu depan ada menyucur lah untuk orang yang beli tu, insyaAllah. Tapi kalau nak halal tu bagus juga. Okey, yang kedua, bila saya terdengar Maulana berbicara tentang kasturi tadi, boleh dimasukkan alkohol untuk dicampur supaya tak lama, dan mungkin benda ni sama ada baik atau masih khilaf. Cuma dan banyak dipakai oleh pakar-pakar ubati, kan? Tentang ubati ni, mengikut pakar yang ada dengan saya dan Prof Sharifah dulu lah, dia sekarang dekat UIA, cara setengah daripada ubat-ubat ubati disediakan mungkin kembang sikit lah. Seperti mana Edward Jenner dulu dia nak buat apa bahan untuk pelalian tu, kan? Edward Jenner dia buat bahan pelalian tu, anak lembu tu dituih-tuih perut anak lembu tu sampai berkudis, sampai keluar nanah, dan dia ambil nanah tu dan dijadikan ubat pelalian untuk penyakit tertentu. Dalam bidang mengubati ada juga macam tu. Jadi dia ambil, kata orang ada bisul, orang belah utara ada panggil peracut yang ada mata, kan? Selepas benda nanah tu keluar, dia akan ambil nanah tu dan dia masuk dalam proses dia panggil potentization. Dalam kalau kita tengok filem-filem perubatan, kan, dia ada masuk lagu, dia putar tu, putaran dia 70, 90 ikut untuk apa ubat yang nak disediakan untuk apa. Jadi tidak semua ubat-ubati yang disediakan begini, tapi ada setengah-setengah ubat tu disediakan begini. Jadi saya rapat dengan Prof Hanafi, dia tanya dia kata betul lah. Dari segi penggunaan ubat ni, dia kata bila dah dilaksanakan potentization 70 kali ke 60 kali ke 100 kali ke, benda tu dia macam air yang kita buat treatment lah, kan? Air drinking water tu, kadang-kadang kalau kita tahu asal usul dia, kita kembang nak minum. Setengah tu daripada sungai Kelantan tu, dia ambil, dia proses, ya, macam-macam dalam sungai, kan? Kalau di Penang tu sungai dua tu, tapi di Penang air tak pernah kurang, sebab dia ambil dan dia buat treatment, dan keluar air yang jenis elok, kan? Cuma tadilah masalah dia, bila kita was-was macam tu, macam mana kita, ialah ubat tetapi segi hukum dia. Macam hukum fiqh saya dengar Profesor apa Zodi, kan, dia kata kalau satu kawah, gulai kawah tu tiba-tiba air tu atas alang bawah tempat masak tu terberak situ, kan, dia kata dia sirim ambil tu buang, boleh makan lah. Kalau orang tak nampak dia tak kembang lah. Kalau orang dah nampak dia mesti kembang lah. Ini macam mana? Jawab sikit sebelum saya tanya soalan. Dia memanglah bahan-bahan tadi tu, kan, tak? Kalau ubat homopati tu dia ada 6 balik belakang tu, siflin 6, thyroidin 6 ke apa tu, memang daripada benda-benda lagu tu lah. Tapi seperti kata Prof tadi, tidak semua. Dia benda tu sudah tidak ada dah hakikat dia tu, tapi tidak ada hakikat pun sebenarnya kuasa dia tu kuat. Semakin diperhaluskan ubat dia tu, semakin kuat tenaga dia.
Tetapi dari segi zahir tak ada nampak dah, tak ada nampak apa dah. Kita kata dari segi bila tak ada nampak dah hakikat dia, dah sudah daripada bahaya, daripada menimbulkan penyakit sehingga menjadi ubat pula dah. Hakikat lain dah tu. Jadi tak apalah. Walaupun daripada nanah, walaupun daripada susu binatang yang haram, susu anjing dan sebagainya kan. Benda-benda macam ni tak apa, dimaafkan untuk ubat. Tetapi kalau ada yang lain yang lebih baik, yang lebih bersih, dan memang baik digunakan, kita pun guna hak tu lah. Tapi kalau tak ada, memang kita boleh gunalah. Dari segi hukumnya boleh, tidak salah. Ini saya nak sambung satu lagi. Orang yang kena diabetes mellitus type jenis 2 tu, sekarang ni banyak digalakkan untuk injek insulin. Dan kalau mengikut maklumat yang diterima, insulin yang paling murah adalah daripada khinzir. Dan juga insulin yang daripada binatang lain pun ada, tapi yang paling murah daripada khinzir. Begitu juga kalau kita di Eropah, di Amerika, Kanada, Australia, saya tak pasti. Kalau minyak masak yang paling murah daripada shortening tu memang daripada binatang. Dan binatang ni, ialah kalau tempat saya duduk di Iowa tu, penduduk dia 3 juta, khinzir ada 60 juta. Jadi itu yang paling mudah dia nak sediakan. Jadi kalau macam insulin tu macam mana? Insulin ada yang bukan daripada khinzir, tapi kadang-kadang pihak orang perubatan kesihatan kadang mungkin dia lebih mudah. Itu macam mana? Kalau ada pilihan yang lain, tak bolehlah bagi kita orang Islam. Tak bolehlah. Tapi kalau tak ada pilihan, terpaksa atas dasar darurat lah, masuk dalam kaedah darurat. Tapi kalau ada pilihan, pihak kerajaan walaupun mahal sikit pun dia kena pilih yang lain. Tak boleh guna hak tu. Kalau ada pilihan. Kalau tak ada pilihan, masuk dalam hukum darurat, tak apalah. Sekarang baru saya nak buka untuk muslimat bertanya soalan. Tak ada ke? Tak ada. Okey, muslimin, ada teman-teman nak bertanyakan soalan, silakan. Kalau tak berhubung tajuk ni pun tak apa. Ya? Ya. Minggu depan macam mana satu kita sebenarnya tak ada cuti. Kita hari tu kita cuti tu sebab ada masalah, Maulana kena ke tempat lain dan kita pun dalam proses nak urus mendapatkan tempat ni. Tapi kita tak ada cuti. Tapi ini bukan kelas ni bukan wajib tak ada ambil tanda tangan, tak boleh halang perpuasa, tak ada. Ini atas kita lah. Tapi kita pun lah, kalau tak boleh dalam, tak apalah, nota kita ada. Kalau siapa-siapa yang tak ada nota, insyaAllah minggu depan kita akan bawa. Hari ni mungkin anak-anak Maulana kita ada kerja lain, tak dapat datang ya. Kita tetap ada kelas. Tapi kalau siapa yang terpaksa uzurkan diri, tak apalah. Dan kita juga ada CD. CD yang Maulana mengajar kita ni daripada Hotel Perdana dulu. Kita ada CD nya. Boleh beli dengan Darul Kausar. Kadang-kadang di Jafar Awas ada jual CD dia. Macam-macam lah, bukan kitab ni saja, kitab lain pun ada. Saya dah beli beberapa ya. Boleh dapat. Kalau daripada dulu saja tengok TV ke apa tu, boleh buka tengok ni dan dapat maklumat. Sebab pengajian hadis ni pada saya lah amat penting sangat-sangat lah. Dah 60 tahun dah berlibat, duk pergi belajar benda-benda lain kan, baku sedar bahawa ini penting tafsir Quran mengatakan kita dengar kan, tapi pengajian hadis macam ini memang tak dapat, tak ada tempat. Malah paksi kita di Kedah, di Penang, di Perak kan, dia tak macam ni, dia bercampur-campur. Jadi kadang-kadang mungkin timbul isu-isu kontroversial kan. Hak ni mengajar kita gini-gini ni, bila mari bab hadis dia jadi bid'ah dan sebagainya. Memang kita kalau nak elak benda-benda macam ni lah. Tapi di sana sebab tak ada pakar. Itu pentingnya kita menyokong Pusat Pengajian Islam Darul Kausar, Pusat Pengajian Quran Darul Kausar ni. Kita
patut bantu taja supaya ramai ustaz boleh mengajar, ramai ustaz boleh belajar, ramai pelajar boleh belajar, dan kita boleh graduate kan dia orang ni dengan sebuah usaha dan sebarkan ilmu ini. Sebab malang sekali ya, kita ni di negara kita ni terdapat orang terlalu taksub dengan mazhab. Saya rasa lah, saya ni bukan ahli agama, saya cuma belajar sikit-sikit gitu je. Tapi pada pandangan saya dari kemanusiaan ni tak betul lah. Kita taksub dengan mazhab seolah-olah. Ada juga orang yang kata diri dia, saya tak ada mazhab, tapi nak hurai rukun sembahyang yang detail pun dia tak boleh. Mana boleh? Mungkin pada saya lah, mazhab ni mungkin peringkat mula okey lah. Peringkat kita memajlis, diajar supaya kita mudah faham kan. Jangan sampai umur dekat 40 tu patutnya kena cari-cari lah. Rugi lupa nak cari yang dunia. Esok abadan kehidupan kita yang kelima esok masalah kan. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran. Kerana tapi hari ini saya rasa elok sikit lah daripada minggu lepas ya. InsyaAllah kita akan menambah baikkan lagi suasana supaya kita selesa. Dan mungkin tak lama lagi tak ada orang yang dapat lepak di belakang. Tapi kadang-kadang lepak ni bukan kerana tak ada kursi, dia jadi sedap lah. Okay? Jadi marilah kita sama-sama menghidupi majlis kita dengan takbir kepala.